السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, annaha lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila mati Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas satu nama besar. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah seorang daripada 10 orang sahabat yang Nabi SAW beritahu awal-awal, kata mereka ni dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang istimewa. Daripada kalangan orang lelaki, dia orang yang keempat masuk Islam. Mula-mula masuk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, daripada kalangan lelaki-lelaki. Kalau campur lelaki-lelaki perempuan, hak mula masuk Islam Khadijah. Kalangan laki-laki mula masuk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia masuk cara sembunyi-sembunyi, sorok-sorok. Mak dia sedang kata dia masuk Islam. Bila mak dia nampak dia duduk semayang, mak dia tengok dia rokok, mak dia tengok dia sujud, mak dia tanya dia. Mak dia kata dekat dia, Sa'ad, apa hal dengan hang ni? Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku dah masuk Islam, aku ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak dia terus tak mau makan, tak mau minum untuk beberapa hari. Sampai keadaan mak dia ni teruk sangat, nampak tak makan, tak minum. Mak dia ubut dia. Mak dia kata, Sa'ad, hang tak malu kan kalau sekiranya aku mati kerana tak makan, tak minum ni? Sampai bila-bila orang akan kata dekat hang, hang punca kematian mak.
Dia jawab balik dekat mak dia. Dia kata, mak, kalau sekiranya Allah bagi dekat mak 1000 nyawa, sehari 1 nyawa mak jatuh, saya dipaksa tunggu 1000 hari nak tunggu sampai mak mati. Saya tak tinggal agama yang saya ikut lagi. Dia ringkaskan cerita, mak dia kemudiannya makan dan minum. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila dia sampai depan Nabi, dia cerita dekat Nabi apa yang jadi. Allah turun ayat daripada surah Luqman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. An ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. إلى آخر ayat. Turun ayat itu kerana Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah cerita dalam ayat itu, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Tuhan kata, dan kami pesan kepada manusia, dengan mak, dengan bapa buat baik. Pasal mak telah mengandungkan kamu wahnan ala wahnin, lemah, semakin lemah, semakin lemah. Nak sampai 9 bulan 10 hari, mak menanggung susah yang bukan sikit. Wa fisaluhu fi 'amain. Nak boleh kecerai susu satu-satu anak tu 2 tahun. Oleh kerana tu, dengan mak kena buat baik. Anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Tuhan kata, bersyukurlah kepada aku, berterima kasihlah kepada mak bapak kamu, kerana kepada Tuhanlah kamu kembali. Tuhan sebut dalam ayat tu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau mak bapak kamu paksa kamu, suruh kamu buat benda yang menyalahi agama, fala tuti'huma, jangan ikut perintah mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun perintah dia suruh kita engkar Islam ini kita tak ikut, tetapi dengan mak bapak hendaklah kamu sentiasa buat baik. Ayat ni turun pasal Tuhan nak endorse apa yang dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada mak dia, itu betul. Dia tetap sayang mak dia, dia tetap ra'i mak dia, dia tetap khidmat dekat mak dia, dia tetap jaga mak dia, tetapi mak dia suruh dia tinggal Islam, itu dia tak mahu. Maka apa yang dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindakan yang betul. Hebat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, bukan sahaja dia orang yang keempat masuk Islam daripada kalangan orang lelaki, bahkan kerana masuk Islam dia turun ayat Allah mengesahkan tindakan dia betul. Dalam sejarah Islam membuktikan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali tumpah darah kerana Islam. Dia balik daripada kuliah Nabi SAW, balik sekumpulan sahabat sama dengan dia, kena tahan dengan Abu Jahal. Abu Jahal tanya mereka di tengah jalan, apa hampa nak kata dekat Tuhan kami? Jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, Tuhan hampa batu. Batu yang peka, yang tuli, yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat pada siapa-siapa. Bila dia kata begitu, jadi gaduh, bertumbuk sampai berdarah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Balik ke rumah Nabi SAW, Nabi basuh luka dia. Nabi basuh luka yang tumpah tu. Nabi kata dekat dia, darah kamu tumpah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas satu orang yang cukup hebat. Masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia dilantik menjadi khalifah, dia dilantik menjadi gubernur. Dia dilantik menjadi gubernur di Kufah. Penduduk Kufah buat petisian dekat dia, cerita buruk-buruk tentang dia. Umar bila dengar report, Umar pecat dia, tapi Umar jalankan siasatan. Hasil siasatan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas kena fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas dilantik semula oleh Umar untuk menjawab jawatan itu balik, kerana siasatan membuktikan dia tidak bersalah. Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum mati dia pesan tinggal. Dia kata, aku mati esok ni, dia kata, jubah yang aku pakai semasa perang Badar, tolong kapankan aku dengan jubah aku.
Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita duk baca panjang cerita pasal dia ni, apabila dia wafat, isteri Nabi yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa orang isteri Nabi buat satu request, buat satu special request, minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni wa'mai di depan rumah mereka. Mereka nak semayangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang istimewa macam ni, siapa pun tak mau nak lepas peluang nak semayangkan mayat. Maka Aisyah dan juga beberapa orang isteri Nabi, dia meminta kepada sahabat ada tolong bawa mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni mai depan bilik kami ni, depan makam Nabi lah ni. Makam Nabi lah ni itu dulu bilik Aisyah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikebumikan betul-betul dekat katil tempat tidur Aisyah dengan Nabi. Katil tempat tidur Aisyah dengan Nabi itu, alih katil itu, di situlah tempat dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah terus tinggal belakang sikit daripada tu. Aisyah tinggal lagi di situ dekat dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami dan juga orang yang paling dia kasih dalam dunia. Bila Aisyah minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni wa'mai kerana dia nak semayangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, fa'alu, kata hadis tu, maka ditunaikan hajat Aisyah ini. Sahabat dia ambil mayat dia, buat mai letak di depan tu. Fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaih. Maka diletak situ dan Aisyah dan beberapa orang isteri Nabi menyembahyangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Lepas selesai semayang, dia kata ukhrija bihi min babil janaiz allazi kana ila al-maqahid. Selesai semayang, mayat tu dibawa keluar daripada depan rumah Aisyah, bawa keluar ikut babul janaiz. Tuan-tuan di Madinah lah ni, bagi tuan-tuan yang dah pergi haji, bagi tuan-tuan yang dah biasa pergi umrah, bila sampai di Masjid Nabawi tu, kalau kita dah habis semayang di Raudhah, kita keluar sambil lintas di depan makam Nabi, menghadap ke arah makam Nabi, bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, bagi dalam. Langkah pergi lagi, assalamu alayka ya Abu Bakar. Langkah pergi lagi, assalamu alayka ya Umar. Ada 3 jenazah di situ. Kemudian keluar. Pintu lah kita keluar tu dia panggil Bab Jibril. Dia panggil pintu Jibril. Orang lah panggil Babul Baqi'. Dia panggil pintu Baqi'. Pada pintu tu keluar terus pergi ke kawasan kubur Baqi', perkuburan bagi penduduk Madinah. Tetapi dalam hadis, pintu tu dia panggil Bab Jibril. Dia panggil pintu Jibril. Pasal dia ada sempena cerita Nabi SAW duk tunggu kedatangan Jibril untuk turun wahyu. Berapa lama duk tunggu Jibril tak main. Nabi tak tahu apa cerita, Nabi susah hati. Rupanya Jibril main, tapi kebetulan dalam rumah Nabi itu ada seekor anak anjing. Nabi pun tak sedar ada anak anjing tu. Jibril tak masuk rumah Nabi. Jibril tunggu di pintu tu. Nabi tunggu apa pasal Jibril tak main. Bila Nabi keluar di pintu tu, tengok Jibril tu ada tepi. Maka sempena itu dipanggil pintu tu Bab Jibril, pintu Jibril. Ini hadis sahih saudara, ada cerita tentang benda ini. Bab Jibril. Pintu yang kedua itu bab janaiz. Maka mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni bila selesai disembahyangkan oleh Aisyah dan isteri-isteri Nabi yang lain, mayat tu dibawa keluar melalui pintu yang kedua, arah kiri tu. Kita menghadap kiblat, pintu mula depan bab Jibril, pintu yang kedua tu berbetulan dengan pelantak tinggi sikit tu, tempat Ahlus Sufah duduk tu. Ada satu pintu, itu bab janaiz. Maka dibawa keluar mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini di situ. Fabalaghahunna anna an-nasa 'abu dzalik. Sampai ke pengetahuan Aisyah lepas pada itu, orang ramai tu bercakap. Masing-masing duk mencela, masing-masing duk kata Aisyah sudah buat satu benda tak betul. Wa qalu, dan kata orang ramai ni, ma kana fil janaiz yudkhalu bihal masjid. Di kedai-kedai, di tepi-tepi jalan, di lorong-lorong, di tepi-tepi rumah, kalau duk sembang, mereka kata Aisyah buat silap. Abu, maksudnya masing-masing duk celah dia, duk kata tak elok kat dia. Kata apalah Aisyah ni, kata isteri Nabi. Macam mana dia boleh buat benda yang macam ni?
Zaman Nabi SAW, Nabi tak bawa pun mayat main masjid nak semayang di masjid. Macam mana dia pergi buat benda yang Nabi tak buat? Cakap macam tu. Kerana kebiasaan pada zaman Nabi SAW, mayat disembahyangkan di rumah ataupun mayat disembahyangkan di halaman rumah. Jarang berlaku mayat disembahyangkan di masjid. Maka kebanyakan orang duk ingat mayat ni tak lihat main semayang masjid, kerana kurang berlaku pada masa hidup Nabi SAW. Maka masing-masing ni pakat duk cerita, duk kata apa Aisyah dia buat benda ni. Fabalagha zalika Aisyah, cerita tu sampai ke pengetahuan Aisyah. Faqalat, maka kata Aisyah, dia kata ma asra'an nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih. Aisyah kata, awaklah orang jadi macam ni. Mereka suka bercakap benda yang mereka tak tahu sebenarnya. Aisyah, awak ni hidup ni bercakap sana sini, duduk bercakap kata aku buat benda tak betul, sedangkan mereka tak tahu hak betul macam mana. Aisyah kata, macam mana manusia ni suka macam tu, suka bercakap ma la ilma lahum, benda yang mereka pun tak ada ilmu, tak tahu nak pergi bercakap. Aisyah kata, afu alaina an yamurra bi janazatin fil masjid. Mereka sanggup mencela kami kerana kami suruh buat mayat ke masjid, kerana kami nak semayangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Macam mana mereka kata kami buat benda salah? Wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda illa fi jawfil masjid. Malang sungguh mereka ni. Mereka tak tahu kan dulu apabila matinya Suhail bin Bayda, Nabi sembahyangkan mayat Suhail di jawfil masjid, dalam masjid. Aisyah kata, pasal apa tak tahu Nabi buat bercakap macam tu? Aisyah kata, mereka lupa ke dulu masa mati Suhail bin Bayda ni, sahabat Nabi ni, masa mati Suhail, Nabi suruh bawa masuk mayat Suhail tu fi jawfil masjid, dalam masjid, letak dalam masjid, dan Nabi mengimamkan sembahyang Suhail bin Bayda ini. Kalau perbuatan itu salah, Nabi tak akan suruh buat masuk mayat Suhail ke dalam masjid. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa menjadikan diri kita ni orang baik tak ada rugi sama. Jadi macam Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang baik, tuan-tuan. Kita dah cerita dah, jadi orang yang keempat masuk Islam. Dia bila masuk Islam, dia pegang Islam ni, walaupun diugut, walaupun diancam, walaupun dibuat macam-macam oleh mak dia, dia tak tinggal Islam. Mak dia jaga, tapi nama kata nak tinggal Islam, dia tak akan buat, kerana menjaga Islam ini mengatasi segala-gala benda yang mesti kena jaga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia satu orang yang tumpah darah untuk Islam. Dia orang molos sekali tumpah darah untuk Islam. Menjadi orang baik macam Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak rugi. Pengajaran yang pertama ialah kita jadi orang baik. Takat mana boleh? Takat mana boleh kita tambah kebaikan diri kita sedaya upaya yang boleh berkurang buruk yang ada pada diri kita. Kerana menjadi orang baik ini besar kebaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah tak mungkin sahabat-sahabat yang besar-besar dan juga isteri-isteri Nabi mereka melakukan silap. Tak mungkin silap sampai ke peringkat boleh dicela oleh orang. Tak mungkin begitu. Kesilapan yang kecil-kecil sebagai manusia biasa boleh berlaku, tetapi sampai nak buat satu benda yang boleh sampai ke peringkat orang cela, tidak mungkin begitu. Maka wajib ke atas kita memelihara kehormatan diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan juga isteri rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini juga dapat kita simpulkan bahawa mana-mana orang yang mendapat redha daripada Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan juga isteri rumah Nabi, maka orang itu ternyata orang-orang yang baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 8. Kita dah habis dah jilid 7 pada bulan dulu. Kita dah habis dah jilid 7. Jilid 7 yang kita mula baca pada 8 hari bulan 7 tahun 2003.
Kita Alhamdulillah kita khatam pada 14 hari bulan 2 tahun 2006. 3 tahun baca jilid 7. InsyaAllah malam ni dengan izin Allah kita baca jilid 8. Masih lagi sambungan kepada cerita janaiz, cerita tentang janazah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa dia mulakan dengan hadis Nabi. Nabi kata naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Syekh Idris Al-Marbawi yang mengarang kitab Bahrul Mazi ni, dia suka bawa hadis ni pada tiap-tiap permulaan jilid kitab dia. Nabi bersabda naddarallahu imra'an, Allah akan memberi seri, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi seri kepada mana-mana orang, memberi seri kepada muka mana-mana orang sami'a maqalati, yang mau dengar hadis Nabi. Mana-mana orang yang hati dia ada satu benda dalam hati dia, dia suka dengar hadis Nabi. Bila dia dengar hadis Nabi, dia rasa sejuk hati. Bila dia dengar hadis Nabi, dia rasa bertambah cinta dia kepada Nabi. Bila dia dengar hadis, mana-mana orang yang ada rasa macam ni, dia suka mendengar hadis Nabi, fawa'aha. Kemudian bukan saja dia dengar, dia hafal dan dia cuba sedaya upaya untuk nak mengamalkan hadis itu. Fa'addaha kama sami'aha, dan dia tunaikan macam mana yang disebut di dalam hadis itu. Allah Subhanahu wa ta'ala janji Allah akan bagi dekat dia wajah yang berseri. Syekh Idris Al-Marbawi sesuai kitab Bahrul Mazi ni, kitab hadis At-Tirmizi, maka dia bawa hadis ni tiap-tiap kali dia mula jilid baru, dia akan peringat balik hadis ni. Betapa beruntungnya orang yang suka tadah telinga dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ni dia kata bab majaa fi thawabi man qaddama walada. Itu bab yang pertama dalam jilid yang ke-8. Dia kata bab yang datang pada menyatakan pahala bagi orang yang memperdahulukan, yakni orang yang menjadikan pertaruhan akan anaknya yang mati kepada Allah dengan sabar. Tajuk malam ni dia nak cerita dekat kita tentang mana-mana orang yang hidup dalam dunia ni yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat anak mati kecil. Mana-mana orang yang Allah takdirkan macam tu dekat dia, dapat anak umur setahun mati, dapat anak umur 2 tahun mati, belum akil balik mati. Mana-mana orang yang dapat anak mati kecil dan dia sabar atas ujian kematian anak kecil ni, dia dianggap seperti mempertaruhkan satu nasib yang baik di hari akhirat itu. Apa nasib dia? Kita baca. Ketahuilah saudaraku, satu daripada duka cita besar ialah duka cita kematian anak. Dia kata ini satu benda. Dia kata manusia mana pun kalau mati anak ni duka cita. Anak ni orang kata apa tuan-tuan? Orang kata pengarang jantung. Anak ni lah buah hati kita, anak ni lah penyeri rumah tangga kita. Anak ni tuan-tuan, siapa ada anak dia tahulah anak ni macam mana. Tak ramai anak sanggup jaga mak, tapi mak sampai mati tungkat siku dia jaga anak dia. Sayang mak kepada anak ni, tak boleh beli duit, tak boleh nak beli dengan duit. Punya sayang dekat anak ni, anak tu Tuhan ambil. Tengok dalam apa surat abang putih iPad televisyen bertulang yang anak mati dalam van terkunci tu. Tuan bayangkan betapa luruhnya hati mak ayah budak tu. Tapi dia mengambil keputusan tak mau saman pemandu van tu, pasal dia tahu bukan sengaja buat. Anak kecil lagi naik van nak pergi Tadika, van tu bawa sampai di sana, budak-budak pakat turun. Yang anak dia ni terlena di bangku belakang van. Jadi bila budak-budak turun, dia pun tengok tak nampak budak kecil duduk tidur atas bangku. Dia ingat dah tak ada dah. Dia bawa van balik dia pergi parking van, dia kunci van, dia pergi buat kerja lain. Budak ni duduk dalam tu dengan panas, dengan oksigen tak ada, menyawa tak boleh, mati rekod dalam tu. Bayangkan betapa luruh hati mak ni bila tengok anak ni kematiannya begitu. Kalau dipertaruhkan kesabaran atas ujian itu, Allah janji dekat dia di sana satu yang cukup istimewa. Ni tajuk dia bagi tahu ni. Kerana apa anak itu? Kerana apa? Kerana anak itu tempat habis tumpah kasih sayang dua ibu bapa.
Anak tuan-tuan, kita habis. Bukan habis duit ringgit, bukan habis masa, kita habis nyawa untuk anak pun tak nak. Ni sayang anak ni. Bukan habis duit ringgit, bukan habis masa, nyawa kita pun kalau perlu, nyawa kita dijadikan ganti kepada anak kita, kita sanggup bagi nyawa kita, bagi anak hidup. Berapa banyak ibu bapa yang Allah uji dia bagi anak sakit, duduk atas kaki hospital, duduk menyawa ikan, dia buat sembahyang hajat. Mak ni sembahyang hajat, minta dekat Allah, minta nyawa dia bagi ke anak dia. Ni yang dia kata anak ni, dia kata sayang ni tumpah habis kasih sayang. Maka istimewa anak yang menjadikan dua ibu bapanya berhabis-habis susah memelihara dan melatihnya sampai jadi anak itu menurut apa kata dan mau taat kepada dia. Apalah lagi kalau dapat anak yang taat dekat dia. Saya jumpa satu sahabat di satu masjid kuliah baru ni. Dia pernah baik dengan saya satu masa dulu lah. Berapa belas tahun dulu duduk satu tempat. Kita kenal dia. Pasal dia ni, dia orang bagus. Tiap-tiap waktu semayang, bawa anak naik motor, dia semayang di masjid. Anak jantan ada 2 orang. Kecil-kecil, bawa. Bawa dalam bagus seorang, duduk belakang seorang. Tiap-tiap waktu semayang, dia bawa anak 2 orang ni pergi semayang masjid. Berapa belas tahun dulu. Kita pun dah pindah apa semua, tak duduk dekat dengan dia. Baru ni jumpa dia di satu kuliah ni, dia jumpa main-main salam, peluk dengan kita apa semua, menangis. Ustaz tolong doa dekat saya, dekat keluarga saya. Dia terus tanya dia, anak-anak dulu macam mana, apa abang? Yang tu lah Ustaz, kita menangis. Ya awak pasal apa? Tak tahu lah Ustaz, saya silap tang mana, saya salah tang mana. Macam ni yang saya dapat. Dua-dua orang Ustaz, semayang tak mau apa tak mau. Saya suruh semayang, dia kata bapak semayang cukup, bapak yang kacau kali. Ustaz ingat dah lagi anak saya jaga macam mana, Ustaz kecil tu, dia tanya kita. Saya kata yang ada orang berbuat naik motor. Betul Ustaz. Yang cerita tadi, yang tu lah Ustaz. Saya silap tang mana, saya kata. Tapi lah, satu question mark besar dalam kepala ni. Saya duk tanya, tang mana silap saya ni, anak pergi jadi macam ni. Tak mau langsung. Saya rasa saya buat ni kira habis dah Ustaz. Habis dah. Ustaz tengok benda ni kan? Saya kata tengok lah. Berapa belas tahun dulu anak kecil. Anak tu lah Ustaz. Tolong doa Ustaz. Terus jalan sikit. Lama dah sembang lama lagi dah. Sebab dah. Sebab. Lain cara asuhan, lain cara didikan, lain jadinya. Tuan-tuan, Tuhan kadang-kadang dia nak uji kita. Macam tu boleh uji. Anak Nabi Nuh. Takkan Nabi Nuh tak jaga anak dia? Apa jadi? Tak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita kena minta doa dekat Tuhan, minta ya Allah, jangan uji kita, jangan test kita dengan ujian yang kita tak mampu nak tanggung. Hak tu kita minta dekat Tuhan. Jangan test kita dengan ujian, dengan test yang kita tak terpikul nak tanggung. Jangan. Pasal apa? Pasal takut tak lagi kok kita tewas dengan ujian tu. Awal-awal minta ya Allah, simpangkan aku daripada kena ujian-ujian yang aku tak boleh tahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata anak yang kita tumpah kasih sayang, anak yang kita berhabis bersusah payah memelihara, melatih ni semua, tiba-tiba mati. Dia kata tiba-tiba anak yang kita cukup sayang tu, mati. Kematiannya itulah yang mendatangkan sebesar-besar duka cita. Dia kata bila kena macam ni punya ujian, dia terlentang tu, dia tak tahu nak kata apa. Anak ni punya susah menikah 10 tahun tak dapat anak. Tahun yang ke-11 baru Allah anugerahkan anak seorang. Sayang ni Allah yang mengetahui. Baru umur 2 tahun Allah ambil balik bagi mati. Bayangkan duka cita dia macam mana. Ada orang masing-masing habuat Tuhan bagi. Ada orang kena macam yang kita sebut ni. Ada yang kena macam tu. Maka sabar pada duka cita anak yang mati itu dapat beberapa balasan besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganti dia Tuhan kata apa? Kalau hang sabar dengan ujian yang getir ni, ujian yang cukup dahsyat ni, kalau hang boleh sabar, pahala besar dah ada itu. Tuhan kata begitu. Jikalau mati seorang anak pun tetap dapat balasannya. Apatah lagi apabila mati sampai 3 orang anak, maka disabarkan dan diserahkan dia menjadi pertaruhan dan harapan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disuruh oleh syarak. Kalau mati seorang pun
betapa hancur hati mak bapak ni. Bayangkan kalau Allah ambil 3 orang. Duk jadi tuan-tuan. Kita duk rajin tengok televisyen, baca berita, duk baca surah Abah ni, hak kita baca ni memang hak ni duk jadi. Tak jadi dalam keluarga kita, tak jadi dalam kampung kita, tak jadi dalam negeri kita, jadi dalam negara kita. Tak jadi dalam negara kita, jadi dalam negara sebelah negara kita. Jadi benar-benar macam ni. Baru 3 hari lepas, baru ni hati Kelantan tu, baru 3 hari lepas anak demam mati. Lepas 3 hari, anak pula naik kereta nak balik kampung, aksiden mati semua satu kereta. Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh bagi ujian ni di luar jangkaan punya ujian, dia boleh bagi. Yang penting Allah nak tengok kesabaran kita setakat mana. Ni yang dia bagi tahu. Kalau sabar, maka pahala yang duk tunggu sangatlah besar. Bermula dalil yang menunjukkannya demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatanassaqun nar illa tahillatal qatar. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nak abang Abu Hurairah tu, dia abang apa? Dia kata sahabat Nabi yang sangat banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kata Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni macam ni. Pernah dalam hadis Abu Hurairah kata apa? Dia kata kalau tak ingat ke ayat Quran, Allah melarang aku simpan ilmu, aku nak simpan ilmu tak bagi ke orang lain. Abu Hurairah kata. Pasal apa? Pasal aku ni habis masa, habis tenaga, habis segala-galanya, aku ikut Nabi pergi ke mana pun kerana aku nak ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat-sahabat Ansar yang lain kalut menjaga, sedangkan sahabat-sahabat yang lain kalut dengan keluarga. Aku duk hambat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah payah aku nak cari ilmu. Kalau ingat-ingat sekali, aku nak simpan kat aku saja. Tapi oleh kerana Allah larang aku sembunyikan ilmu, aku terpaksa sebarkan ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu macam tu. Kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia, tiada mati bagi seorang daripada orang Islam itu 3 daripada anaknya maka menyentuh akan dia oleh api neraka, melainkan kadar melepaskan sumpah janji semata-mata. Nabi kata mana-mana orang Islam yang kematian anak 3 orang, mati anak sebelum akil balik 3 orang, 3 anak dia mati kecil. Mana-mana orang Islam yang kematian anak kecil belum balik dah mati 3 orang, dia tak akan kena api neraka, melainkan Nabi kata kalau kena pun setakat nak menyelesaikan janji Allah aja. Kata semua orang akan kena juga sini. Kalau tak kena janji itu, dia tak kena langsung. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ni apabila ada bagi satu orang Islam itu mati 3 orang anak, maka tidaklah menyentuh akan dia oleh api neraka, melainkan kadar selama nak melepaskan sumpah dan janji Allah sahaja. Maka dikatakan sentuh api itu bukannya kena ke atas orang yang mati itu, bahkan ia mengisyaratkan seorang daripada manusia itu tak ada melainkan meniti titi siratal mustaqim, maka titi itu terbentang dia di atas api neraka. Itu maksud dia. Bukan kata dia kena celup dalam api neraka, dah. Dia kena lintah titi itu. Siratal mustaqim itu dia lintah tu, titi itu dibentangkan di atas api neraka. Lintah tu dia anggap kata dia kena lah sikit panas api neraka. Itu saja. Lain daripada itu dia tak kena. Kalau sekiranya dia masa atas dunia dulu, mak ataupun bapa yang kematian anak masa kecil 3 orang, dan syaratnya dia sabar atas kematian itu. Kalau tak sabar, janji ini Tuhan tarik balik. Tapi kalau sabar, anak kecil mati, dia kata di mulut dia apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Redha ni sepenuh hati. 2 tahun kemudian, bini mengandung pula, dapat pula anak. Anak keluar mai baru berjalan jatuh, mati pula kat tu. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 100% hati dia redha dengan apa yang Tuhan buat. 2 anak dia mati kecil. Selang 2 tahun, lagi sekali jadi macam tu.
Alhamdulillah. Dia kata, apa dah satu ujian, apa satu ganjaran Tuhan nak bagi ke aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali dia reda dengan keputusan Allah. Orang macam ni neraka tak kena dah. Nabi kata, dia hanya akan disuruh lintas siratal mustaqim yang di bawahnya ada api. Dia tak akan dicelup di dalam api neraka. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, orang yang mati 3 anak itu melalui dia di atas siratal mustaqim sekejap. Iaitu pada kadar melepaskan sumpah dan janji Allah saja. Ataupun kadar yang diibaratkan sekali mata saja. Lintas itu syaratnya. Dalam bahasa Allah orang kata formality. Memang dia nak dapat dah projek tu. Saja aja awak masuk sorat. Kalau dia tak masuk sorat pun projek tu nak dapat kat dia. Jadi masuk sorat tu formality. Dia nak minta kerja. Kerja tu memang orang nak bagi kat dia dah. Tapi kena main jugalah interview, tunjuk muka, buat show. Kata-kata. Pasal kerja tu memang nak bagi kat dia. Orang lain tu main buang masa dia. Memang dah tulis dah nama dia nak dapat kerja tu. Main juga tunjuk muka. Main tunjuk muka tu formality. Nak main tunjuk aja kata main. Macam inilah yang akan Tuhan bagi kepada orang yang kehilangan anak kecil 3 orang. Sedangkan 3 kali kehilangan anak ni dia sabar sesabar-sabarnya. Allah janji dekat dia macam ni. Maka menempuh inilah yang dikatakan ataupun diibaratkan pada hadis itu dengan sentuh api neraka. Bukan kena api neraka, lintas siratal mustaqim yang di bawahnya ada api neraka. Itu. Tetapi bukannya sentuh dengan makna kena api ke badan dia. Hanyalah ia lalu di atas api neraka itu. Ni dia terang, cukup terang dekat kita. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Mu'ad bin Jabal, dan kata Ka'ab bin Malik dan Utbah dan Ummu Sulaim dan Jabir dan Anas bin Malik dan Abu Zar dan Ibni Mas'ud dan lain-lain lagi. Banyaklah yang meriwayatkan hadis ni. Bermula hadis Abu Hurairah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis itu cukup kuat. Baik, dia kata satu lagi hadis yang menunjukkan atas mendapat balasan ke atas orang yang mati anaknya itu serta sabar dia dan harapkan balasan baik daripada Allah, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qaddama thalathatan lam yablughul hulum kanu lahu hisnan hasinan minan nar. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendahulukan anak dia 3 orang yang belum cukup umur, dan adalah mereka itu baginya satu benteng yang kukuh daripada api neraka. Nabi kata, mana-mana orang yang kematian anak kecil, anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu dia anggap anak kecil. Mana-mana orang yang kematian anak kecil sampai 3 orang dan dia sabar atas kematian 3 orang anak dia ni, anak-anak ni menjadi benteng di akhirat itu daripada api neraka. Neraka tak boleh main ke dia. Pasal apa? Anak tu menjadi benteng, menjadi tembok, menjadi perisai, menjadi dinding daripada dia kena pertikkan api neraka. Dengan syarat dia sabar semasa kehilangan anak. Syarat tu yang penting. Syarat tu yang penting. Baik, yakni siapa-siapa yang telah mati 3 orang anak yang belum cukup umur dan sabar 2 ibu bapa anak itu pada masa anak itu mati. Pada masa anak itu mati. Yang tu tuan-tuan tak lihat ada hadis nanti nak main bagi tahu dekat kita. Kalau masa anak itu mati dia tak sabar, malam ni dia main tengah kuliah baru dia nak sabar, tak mau dah terlepas. Ni. Yang kata as-sabru fi sadmatil ula. Sabar tu Tuhan nilai pada masa kena tu. Sabar ke tak sabar? Kalau masa kena tu dah buat pelik dah, malam ni dengar baru nak sabar, tak mau dah. Terlepas dah. Peluang tu dah terlepas dah. Jadi kita dapat tak betul tuan-tuan, rugi kita mengaji lama. Kalau kita mengaji benda ni awal, apa-apa jadi kat kita pun alhamdulillah. Pasal apa? Kita tahu macam mana nak menghadapi keadaan yang jadi. Tapi kita mengaji lambat, jadi banyak benda yang kita tak tahu, Allah baru duk tahu. Banyak benda dah terlepas. Tapi masih lebih baik daripada hak tak mengaji langsung. Sampai nak mati duk tak tahu apa lagi.
Tapi dekat nak mati tu, malaikat maut mai depan muka tu, masa tu baru ni siapa ni? Yang ni kalau depa kata nak ambil nyawa, baru nak tahu masa tu lagi karut tu. Lagi karut. Jadi alhamdulillah, lagu macam yang Tuhan bagi kat kita lah ni, alhamdulillah. Pasal apa? Walaupun nampak macam lewat sikit, tapi tak terlalu lewat. Macam tu. Baik, dia kata maka tidaklah kedua ibu bapa itu keriau dan bermacam-macam tuturan dengan ratap rayu dan sebagainya. Bila mati tu, dia tak mau hidup jadi lupa diri, kayau, tunggil terbalik, histeria, lompat. Sama macam tu. Sabar bila jadi, bahkan sabar keduanya serta memulangkan dan mempertaruhkan anaknya pergi ke akhirat itu dengan harap balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas sabarnya itu. Kalau masa tu dia memang sabar. Teriak meraung pun tak ada guna, hidup meratih bercakap merapu pun tak ada guna. Tuhan bagi kat aku macam ni, mesti ada hikmah di sebalik benda ni. Aku terima apa yang Tuhan bagi. Kalau boleh macam tu, masa kena ujian tu, inilah orang yang akan mendapat janji apa? Janji anak yang mati tu akan jadi benteng dia daripada kena api neraka. Begitu. Nescaya adalah anak-anak menjadikan benteng ataupun jadi dinding yang kuat, maka tidak memasukkan dua ibu bapaknya ke dalam neraka. Mereka halang mak bapak mereka daripada masuk neraka. Dan mereka halang api neraka daripada sambak mai kepada mak bapak dia. Syarat dia apa? Syarat dia masa dia mati, mak bapak dia sabar menerima kematian dia. Begitu. Bila didengar oleh dua orang sahabatnya akan sabda Nabi SAW yang demikian itu, lalu berkata satu orang sahabat yang bernama Abu Zar. Bila Nabi habang, Nabi kata siapa yang mati 3 anak mati kecil 3 orang, anak ni akan jadi benteng dia daripada kena api neraka dengan syarat dia sabar. Bila Nabi kata lagu tu, Abu Zar tanya Nabi, qala Abu Zar qaddamtu ithnaini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ithnaini, faqala Ubay bin Ka'b sayyidul qurra qaddamtu wahidan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wahidah. Maksudnya telah berkata Abu Zar pada Nabi, telah aku dahulukan 2 anak. Abu Zar bila dengar Nabi kata siapa yang mati 3 orang anak yang mati itu akan jadi dinding dia daripada kena neraka. Abu Zar dengar, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya anak mati kecil 2 orang. Tak ada apa-apa kan? Kan? Pasal Nabi habang 3. Jadi macam saya, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, Ismail, saya 2 anak yang mati kecil 2 orang. Itu kira macam mana? Dia kata, maka sabda Nabi SAW, dan 2. Nabi kata, ya, 2 pun masuk juga dalam janji Allah ni. Walaupun 2 orang anak yang mati kecil, kalau hang sabar, anak yang 2 orang ni tetap akan menjadi dinding daripada kena api neraka. Lega ada Abu Zar ni. Kemudian dia kata apa pula? Dia kata, maka kata pula Ubay bin Ka'ab. Ada pula sahabat seorang lagi, nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay pula bila dengar, Ubay bin Ka'ab ni penghulu orang-orang yang qari Quran. Dalam hadis tadi dia kata Sayyidul Qurra. Ubay bin Ka'ab ni dia qari. Dia kalau baca habis. Lagu macam kita hari ni pergi Masjid Nabawi, pergi Masjidil Haram, dengar Abdul Rahman Sudais baca, dengar. Tak tahu nak abang. Kalau dia baca surah pendek marah. Kalau kita dengar Abdul Rahman Sudais jadi imam sembahyang maghrib, jadi imam sembahyang isya. Kalau dia baca surah pendek, habis-habis waladhdallin amin, tengok-tengok inna a'tayna Allah. Aku bayar 4,000 lebih ni main umrah ni awak baca surah pendek kan macam tu. Maknanya apa tuan-tuan? Baca dah. Dia ni di kalangan qurra. Orang Arab kata daripada qari, jamak dia qurra. Plural dia qurra. Orang baca dah. Kan? Kalau naik baca tasbih ni dengar-dengar Allah, dia ambil panjang pula. Yang tu tak faham. Yang tu tak mau kata Allah. Dia kata aku berseronok dalam perut bila dengar. Tak mau. Yang tu ambil pendek sudah lah. Ingat.
Yang kata Ubay bin Ka'ab ni, dia ni apa? Sayyidul Qurra. Dia ni pengulu kepada qari Quran. Dia pula dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, telah aku dahulukan seorang. Dia kata pula dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tadi Tuhan kata siapa yang mati 3 anak kecil dan sabang dia menerima kematian 3 anak kecil ni jadi dinding tahan daripada kena api neraka. Alhamdulillah. Abu Zar pula kata dia mati anak kecil 2 orang. Tuhan kata 2 pun kira okey, tetap mendindingkan dia daripada api neraka. Saya punya kes macam mana? Dia kata, saya ni seorang aja anak mati kecil. Macam mana ya Rasulullah? Yakni perkataan Abu Zar itu, ya Rasulullah, Tuhan hamba kata jadi benteng yang kukuh daripada neraka apabila sabang orang yang mati 3 anak. Kalau begitu, hamba sabang atas kematian 2 anak, maka tidaklah dapat balasan yang tidakkah saya dapat balasan yang demikian itu? Jawab Nabi, dan kalau sabang 2 anak pun tetap akan dapat balasan yang serupa. Kemudian berkata pula Ubay bin Ka'ab, telah hamba ada kematian 1 anak saja, dan hamba jadikan pertaruhan di sisi Allah dengan sabar hamba atas kematiannya. Ubay kata, saya seorang saja anak mati kecil, saya sabang betul. Dia kata, maka tidakkah saya dapat balasan ya Rasulullah macam mana yang orang tadi dapat? Jawab Nabi SAW, dapat balasan. Nabi kata, kalau seorang pun Allah bagi juga balasan tu. Cumanya kalau seorang, balasan dia tak sehebat balasan yang Allah bagi kepada orang yang mati 3 anak dan dia sabar atas kematian ketiga-tiga anak dia. Dan jikalau mati seorang anak sekalipun tetap dapat balasan. Kemudian disambung lagi oleh Nabi SAW dengan sabda Nabi. Nabi kata, walakin innama dzaka 'inda sadmatil ula. Itu dia. Maksud dia apa? Akan tetapi Nabi kata, hanya yang mendapat pahala dan balasan macam yang dikatakan tadi ialah pada waktu dampak yang pertama, yakni pada mula-mula kena ujian kematian itu, sabar dia, baru dapat janji pahala tadi. Nabi kata, Abu Zar, masa anak mati 2 orang dulu, hang sabar ke dah? Kalau masa tu tak sabar, lah dengan aku kata ni baru sabar, tak mau dah. Masa anak mati itu, sabar ke tak sabar? Dia kata sabar. Kalau sabar, hang dapat janji ni. Ubay, masa anak hang mati seorang dulu ni, hang sabar tak masa dia mati? Ubay kata sabar. Nabi kata kalau sabar, hang dapat benda ni. Orang yang mendapat janji selamat daripada api neraka bila anak kecil mati ni ialah orang yang sabar pada mula-mula kena ujian tu. Masa tu dia sabar, maka dia dapat janji tadi. Dan berkata orang yang kematian anak kecil ini, alhamdulillah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata kena aja macam tu, alhamdulillah. Nak kata apa lagi? Baik untuk budak ni, dan mudah-mudahan jadi baik untuk aku. Baik dari segi apa? Baik dari segi akhirat itu, dia boleh jadi pendinding kita daripada masuk api neraka. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang menunjukkan atas orang yang sabar dan orang yang redha akan qada Tuhan di atas kematian anaknya itu akan mendapat balasan syurga. Iaitu kata At-Tirmizi, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana lahu farqani min ummati adkhalahu Allahu bihim al-jannah. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara sepupu Nabi yang sangat alim hadis dan alim tafsir dan lainnya. Apa dia tuan-tuan? Yang disebut sebagai alim hadis, alim tafsir ni siapa? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Sehingga dikatakan kalau ayat itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, tafsiran itu betul. Sampai macam tu sekali. Alim dia ni tentang hadis dan tentang tafsir Quran ni. Maka berceritalah Ibnu Abbas bahawasanya telah mendengar dia Nabi SAW bersabda. Nabi kata, barang siapa daripada kalangan umat aku yang ada baginya 2 anak yang telah mati, maka dijadikan dia menanti dia di akhirat esok, nescaya memasukkan Allah dengan keduanya itu akan syurga. Ini hadis lagi tadi. Sama juga macam tadi. Siapa yang mati anak, mati kecil. Siapa yang anak dia mati kecil, mati sebelum akil baligh,
banyaklah faedah kebaikan yang dia dapat di akhirat itu. Maka tak payah sedih sampai merau-rau, tak payah. Sedih air mata jatuh, itu biasa. Nabi pun jatuh air mata bila cucu dia mati. Nabi SAW sendiri apabila cucu mati, Nabi duduk di masjid, anak dia hantar orang main turut Nabi, habaq dekat Nabi, panggil balik sebab cucu tengah nazak, tengah duduk teruk. Nabi habaq dekat kawan nak main ni, tolong balik habaq dekat anak aku. Kata sabar. Nabi tahu dah, dia habaq kan, dia kata sabar je, tak boleh buat apa dah benda ni. Balik dia habaq. Anak Nabi kata pula, tolong habaq dekat bapa aku, baliklah sah. Mai habaq pula, Nabi bangkit pergi. Nabi bangkit pergi. Bila Nabi bangkit balik pergi sampai Nabi ambil pangku, mati pula tu atas pangkuan Nabi SAW. Mati atas pangkuan. Air mata Nabi jatuh atas budak. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa ni? Dua habaq masa kuliah duk beritahu kata tak boleh teriak, ni apa ni? Nabi kata ini dumuk. Dumuk maksudnya air mata. Nabi kata ini tanda rahmat ada dalam hati kita. Tapi kalau kerana ni, Nabi tunjuk lidah dia. Nabi kata kalau kerana ni, kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kalau jadi benda macam ni, air mata keluar, itu tanda Allah bagi rahmat dalam hati kita. Kita ada belas kesian. Tapi jangan sampai mulut duduk merasai, duduk cakap, bila aku susah payah mengandung ni, tahu mati budak ni, awak Tuhan buat apa aku. Kalau kerana ni, Nabi kata kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata begitu. Jadi ini garis panduan yang Nabi tunjuk. Yang ni Nabi telah bersabda, satu orang yang mati, dua orang anak kecil, maka sabar dan redha dia atas qada Tuhan itu, seolah-olah dijadikannya anak itu di sisi Allah, nanti akan dia datang menurut di belakang hari di akhirat. Begitu. Anak dia mati, dia sedih, tapi jangan sampai melarat-larat sampai jadi teruk, tak mahu. Hati mau terima kata apa? Aku pun esok nak pergi tempat anak aku pergi juga. Cuma dia pergi dulu daripada aku. Dia pergi dulu, dia tunggu aku akan pergi esok. Cuma lah nak minta apa? Nak minta kita ni jadi orang baik, supaya esok kita dapat kekali dengan dia di sana. Budak-budak masih kecil, mereka akan jadi khadam dalam syurga. Tapi kalau pak tak mau nak jadi elok, pak masih lagi duk kena dengan tani dia, dengan yamsing dia, dengan minum dia, dengan tidur naparik dia, dengan judi dia, dengan macam-macam dia, itu tak ada peluang nak jumpa budak ni. Pasal budak ni dia khadam dalam syurga. Bapa tak masuk syurga, tak jumpa dia. Kita terima hakikat, dia balik dulu. Esok kita pun nak balik situ juga. Cuma kita nak kena jadi orang baik. Dia kok mana pun tak apa dah. Dia mati, belum akhir balik. Dia surga tempat dia. Aku ni esok nak pergi sana juga. Aku nak jumpa dia balik. Anak aku ni, aku nak jumpa balik di sana. Cantik. Ini yang ditunjuk oleh Nabi. Dia kena sekaya memasukkan dia oleh Allah. Dengan sebab keduanya itu akan syurga. Ada dua orang anak kecil mati dan dia sabar, esok dia boleh masuk syurga. Kerana, yang ni tengok. Kerana anak itu telah menanti akan ibu bapaknya di luar pintu syurga. Ada hadis pula cerita macam ni. Anak ni dia duduk tunggu di luar syurga ni. Maka disuruh Allah akan anak itu masuk syurga. Maka tak mau ia masuk syurga itu, melainkan bersama dua ibu bapaknya yang sabar dan redha masa mati dia dulu. Nabi bagi tahu pula macam tu. Anak ni duduk tunggu, Allah kata kat dia masuk. Nabi dah, kami nak tunggu mak bapak kami. Pasal apa? Pasal mak bapak kami sabar masa kami mati dulu. Kami nak balik mak bapak tu juga untuk nak masuk sama-sama. Maka tiada mau ia masuk syurga itu, melainkan bersama dengan mak bapaknya yang sabar dan redha atas mati dia dulu. Maka dimasukkan Allah akan dua mak bapaknya akan syurga dengan sebab kedua anak yang mati. Dia kata sabar tu, dia nak tekan kata yang penting sekali apa dia? Sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakala dengar oleh Siti Aisyah akan isteri Nabi SAW akan sabda yang demikian itu. Aisyah bila dengar Nabi kata macam tu. Tadi Abu Zar dengan Ubay bin Ka'ab. Yang ni pula Aisyah pula dengar Nabi kata macam tu. Maka sudahlah datang muskil di dalam hati Aisyah. Aisyah ni budak cerdik.
Dia kecil lagi, masa kahwin dengan Nabi kecil lagi, umur 9 tahun. Baru duduk sekali dengan Nabi 9 tahun. 7 tahun nikah dah. 9 tahun duduk sekali dengan Nabi. Dia otak jalan, otak cerdik dia ni. Itu sebab banyak hadis dia riwayat. Aisyah radhiyallahu anha, dia dengar satu benda, dia bukan nak lepas macam tu saja. Tak faham, dia mesti tanya bagi fahamnya. Maka Aisyah tanya, sekiranya seorang yang mati seorang anak, maka tidak boleh jadi penanti dua ibu bapanya di akhirat. Maka ia pun lalu bertanya, bila Nabi kata anak mati 3 orang baru dapat, anak mati 2 orang macam mana? Kalau anak mati seorang macam mana? Dia tanya Nabi. Faqalat Aisyah, faman kana lahu faratun min ummatik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah. Itu dia, Nabi panggil kat dia. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, Tuan hamba kata siapa yang ada 2 anak yang mati kecil akan jadi penanti dia di akhirat esok untuk masuk syurga dengan sebab 2 anak yang mati itu. Maka barang siapa daripada kalangan umat Tuan hamba ada baginya seorang aja anak yang mati kecil, maka dijadikan menanti oleh 2 ibu bapanya akan dia di akhirat, tidakkah boleh masuk syurga dengan kedua ibu bapa itu ya Rasulullah? Dia kata kalau orang yang mati 2 anak kecil ni duk tunggu di pintu syurga tak mau masuk, tunggu mak pak dia mai baru nak masuk. Kalau hak mati seorang anak aja, anak tu tunggu dah di pintu syurga untuk mak bapak dia masuk. Dia dengar betul. Maka sabda Nabi, dan barang siapa ada baginya seorang anak yang dijadikan nanti di akhirat sekalipun, boleh juga masuk syurga dengan sebabnya wahai muwaffaqah. Nabi panggil dekat isteri dia Aisyah ni, Nabi panggil muwaffaqah. Apa maksud dia? Yakni hai Aisyah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Nabi ini dia panggil bini dia macam-macam. Kadang-kadang dia panggil dekat Aisyah ni, dia panggil Humairah. Nama Aisyah, tapi Nabi panggil ya Humairah. Humairah ni maksud dia kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Nabi dia sayang bini ni, dia panggil macam-macam nickname. Dia panggil nama timang-timangan dekat isteri ni, Nabi panggil macam-macam. Humairah, Nabi panggil ya muwaffaqah, wahai orang yang mendapat taufik daripada Allah, wahai yang kemerah-merah. Nabi panggil dia ni macam botol kaca, mudah pecah. Nabi panggil macam-macam. Yang panggilan-panggilan ini menggambarkan romantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia romantik dengan isteri dia. Kalau kita baca hadis-hadis cerita tentang Nabi dengan isteri ni, oi, harmoni. Nabi bisa berlari dengan isteri dia Aisyah, berlari. Aisyah cerita adalah hadis. Aisyah kata kadang-kadang aku potong Nabi, kadang-kadang Nabi potong aku. Bukan dia potong Nabi, Nabi bagi stand, bagi dia potong. Jadi dia syok. Dia kata kadang-kadang aku boleh potong Nabi masa lari ni, kadang-kadang Nabi potong aku. Menunjuk kata Nabi dengan isteri ni, oh cantik hubungan dia. Nabi biasa mandi junub, mandi janabah sama dengan isteri, mandi sekali. Pakai segantang air saja, dua-dua orang mandi wajib. Diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita dengan bini kita tak macam tu. Pongeh jangan apa ni. Kita dengan bini kita tak macam tu. Pongeh jangan tidak sikit, tepis terpelanting semua. Buka peti balik kerja panas-panas, buka peti nak minum air, tengok-tengok bekas air semua kosong. Punggai piung-piung 3-4 biji botol punggai. Pongeh. Bini kata awak ni botol aku beli ni nak buat apa? Aku nak kosong lah betul dah. Oi, banyak perkataan hak jenis nak bom orang ni duk ada kat kita. Awak pergi jadi pengoi macam tu. Awak pergi jadi pengoi macam tu, tak boleh dekat dengan bini ni bagi elok. Tegas kena ada, tapi bukan suruh pengoi. Tegas kena ada, kita tak boleh turut semua. Kita ada pendirian kita, hak baik hak tak baik kita tegas, tapi bukan pengoi. Nabi SAW dengan bini dia tengok, panggil ya muwaffaqah, wahai isteri aku yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, bertanyakan barang yang memberi manfaat bagi orang Islam dan menyukakannya. Nabi kata hang bagus, pasal apa? Allah bagi taufik dekat hang. Hang tanya soalan, yang soalan ni sampai kendian esok ni orang boleh ambil pengajaran daripada soalan yang hang tanya. Kita malam ni lah, kita bila tengok Aisyah tanya soalan ni baru kita tahu. Nasib baik Aisyah tanya, kalau tak tanya kita tak tahu.
Aisyah ni satu orang yang diberi taufik oleh Allah. Kemudian datang lagi muskil kepada Aisyah. Bila Nabi panggil dia ya muwafaqah, Syah pun nak tanya lagi. Kan? Nak tanya lagi dah, dia orang muda. Aisyah ni dia orang muda. Dalam hadis yang panjang, riwayat Imam Muslim menceritakan tentang Aisyah ni. Dia kata Aisyah ni dah jadi dah isteri Nabi pun dia perangai kebudak-budakan pun ada lagi. Mak dia kata apa? Mak dia kata kalau disuruh Aisyah ni tunggu gandum yang dijemur, mak dia kata, isteri Sayyidina Abu Bakar, mak Aisyah. Isteri Sayyidina Abu Bakar, mak Aisyah ni dia cerita. Dia kata Aisyah ni kalau disuruh dia tunggu gandum yang dijemur, nescaya gandum tu dimakan burung. Mak dia kata. Maksud dia apa? Tidur. Perangai budak-budak. Tidur. Dia kira nak tidur ni. Jadi masa kuliah dia nak tidur kan? Ya, dia macam tu. Jadi yang kata Aisyah ni dia macam tu. Bila Nabi kata ya muwafaqah, dia tanya lagi satu soalan. Apa pula dia kata? Iaitu sudahlah dapat tahu akan masalah orang yang ada anak. Dia kata jika sekiranya tidak beranak pula macam mana? Dia kata Nabi duk beritahu kalau satu orang tu anak dia 3 orang mati masa kecil. 3 nanti duk tunggu di pintu syurga, tak masuk. Nak tunggu mak pak dia main, dia nak masuk syurga dengan mak pak dia. Kalau 2 macam mana? Nabi kata kalau 2 pun sama. Dua budak ni tunggu di luar pintu syurga sampai mak pak main, dia nak masuk dengan mak pak dia. Kalau seorang macam mana? Nabi kata seorang pun serupa. Kalau anak mati kecil ada seorang aja, tapi dia sabar masa anak dia mati, anak seorang tu tunggu sampai mak pak dia main nak masuk sekali dalam syurga. Aisyah kata tak apalah, tu cerita orang ada anak. Kalau tak ada anak, dia nak dapat nak tunggu je nak. Dia tanya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Aisyah tak ada anak. Aisyah tak ada anak. Nabi SAW, anak-anak Nabi, Fatimah, Qasim, anak Nabi ni semua dengan Khadijah. Anak Nabi semua dengan Khadijah saja. Aisyah tak ada anak. Jadi wajar dia tanya soalan ni. Dia kata, ya Rasulullah, bagi orang yang tak ada anak macam mana? Sana itu tak ada siapa tunggu kan? Tak ada lah bunga-bunga mangga, pompang-pompang, red carpet apa, tak ada kan? Orang lain nampak bagus sangat. Dia kata, orang tak ada anak ni macam mana? Dia tanya Nabi. Maka siapa pula yang menjadikan yang dapat masuk syurga? Siapa pula yang nak jadi penyebab masuk syurga ni? Anak tu tunggu tak ada. Dia kata, macam mana? Maka ia pun lalu tanya langsung. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, qalat faman lam yakun lahu farad min ummatik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana faratu ummati lan yusabu bimithli. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, maka siapa-siapa yang tiada ada baginya anak yang mati kecil daripada umat Tuhan hamba akan jadi penanti di sana, maka siapakah yang akan menanti dia? Sama ada dia ni ada anak, tapi anak dia tak mati kecil, ataupun dia memang jenis orang tak ada anak. Siapa nak nanti dia nak ajak masuk syurga? Dia tanya Nabi. Dan siapakah yang akan memasukkan dia ke dalam syurga? Maka sabda Nabi SAW, aku penanti kepada umat aku di sana. Tu dia. Nabi jawab macam tu. Nabi kata tak takutlah. Aku dah ada. Aku tunggu umat aku di sana. Cantiklah teman. Cantiklah. Cuma hak nu tadi, hak mati 3 anak, hak mati 2 anak, hak mati 1 anak masa kecil dan mereka sabar, itu lebih lagi lah. Mereka anak pun tunggu, Nabi pun tunggu. Bagi orang yang tak berpeluang dapat takdir yang macam tu, kalau dia orang baik dalam dunia ni, Nabi duk tunggu dia di sana. Nabi sambut dia waktu dia sampai di sana esok ni. Maka tiada didapati mereka itu penanti selain daripada aku. Nabi kata, aku tunggu umat aku di sana, kerana aku yang memberi syafaat kepada umat aku. Nabi kata, Nabi tu ada. Nabi tu ada. Macam kita tuan-tuan, kita pergi Mekah, kita pergi buat haji ke, kita pergi buat umrah ke, kita sampai di Mekah sana, turun baik ada orang tunggu kita di sana atas dia. Rasa macam main jeritung, rasa macam tu. Ada orang kenal di Mekah tu. Sampai di Jeddah tu tak ada siapa kenal ni, tak apa, naik bai masuk pergi ke Mekah. Turun tu ada kawan duk tunggu. Ji, Assalamualaikum. Panggil Ji aja kat kita, tak panggil Haji, panggil Ji. Allahu Akbar, tuan-tuan. Berasa macam tak apa dah aku duduk di Mekah ni. Turun Ji, Assalamualaikum. Jangan jadi kita turun tu dah confident lah.
Bank semua dia pegang, tak bagi main. Bawa masuk kita. Tak lagi dia atok kita duduk di Mekah 5 hari. Dia pergi cari van, dia pergi cari bawa kita pusing. Tunjuk ni yang kata mahla ni di sini tempat maulid Nabi dulu beranak kami. Bawa pergi tunjuk habis lah. Habis merasa lagu Mekah ni lagu betul. Kira lagu tu. Pasal apa? Pasal kita rasa kita disambut dan diraihkan di sana. Maka Nabi kata apa? Yang penting apa? Hampa jadi umat aku masa hidup atas dunia. Yang pentingnya hampa jadi umat aku masa hidup atas dunia. Tak cukup setakat belarak Masjid Kapitan Keling di Dewan Bandaraya saja. Tak cukup setakat tu saja. Hampa kena jadi umat aku masa atas dunia tu. Kalau hampa buktikan hampa umat aku masa di atas dunia dulu, hampa mai saja di mahsyar esok ni, aku tunggu hampa di sana. Aku bagi syafaat aku dekat hampa dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan aku beri minum haud, yakni telaga aku kepada hampa. Hampa sampai di mahsyar ni tempat paling dahaga. Mahsyar ni tempat paling dahaga. Matahari duduk sejengkal atas kepala. Duduk tenggelam dalam air yang peluh. Kaki duduk berdiri atas kaki. Sangat tak selesa. Sangat dahaga. Dalam pada doa dahaga tu Nabi tunjuk kita. Nabi point finger dia dekat kita. Samsuri. Allahu Akbar tuan-tuan. Itulah yang kita nak dengar selama ni. Nabi kenal tuan-tuan, Nabi kenal kita. Kita duduk pergi sana, kita duduk lalu kok makam dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata apa? Aku jawab salam orang yang bagi salam dekat aku. Kita sampai di mahsyar, Nabi tengok, Nabi kenal siapa yang Nabi nak utamakan dalam memberi syafaat. Nabi tunjuk aja. Allahu Akbar tuan-tuan. Apa pun kita tak mau dah masa tu. Kita mau Nabi kenal kita mau Nabi tunjuk kita. Cukup yang tu aja. Lepas tu Nabi kata apa? Aku bawa mereka ni semua pergi minum di haud. Haud ni telaga Nabi. Dalam hadis cerita panjang, haud ni telaga dia luas macam mana. Cebok apa nak cedok air minum tu. Cebok tu sebanyak bintang di langit, Nabi kata. Nabi bawa orang pergi ke haud ni, ke telaga Nabi, Nabi kata minum. Nabi kata air telaga Nabi ni siapa minum sekali teguk aja, bukan cebok, sekali teguk aja, dia tak dahaga dah sampai bila-bila. Tapi Nabi kata jaga, tidak semua orang boleh mendekati telaga. Nabi kata, tak semua. Ada orang nak pergi, tapi tak boleh nak rapat ke telaga Nabi. Kita tak mau macam tu, tak mau. Itu sebab kena jadi orang baik. Hatta tak elok ni bagi korang. Dalam diri kita hatta tak elok bagi korang. Hak baik bagi tambah. Pasal apa? Pasal sana esok kita nak mudah. Begitu. Baik, maka di mana ada penanti umat lebih daripada aku? Nabi kata. Dalam hadis tadi, Nabi kata fa ana faratu ummati lan yusabu bimithli. Nabi kata tak akan ada orang yang lebih baik daripada aku yang menanti orang di sana esok ni. Siapa yang disambut oleh Nabi, itu orang paling baik. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi dari. Masalah, dia kata ubat untuk nak meliporkan hati yang kematian. Bila jadi kematian anak, apa semua duka cita. Apa ubat nak bagi hilang duka cita? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, yang sayogia ke atas orang mati, ke atas orang yang mati anak ataupun mati qarabah, mati adik-beradik. Sayogia ke atas mereka ni, dikirakan pada hati akan dia, mati itu ialah sebagai ia pergi dahulu ke tempat yang tetap. Jangan tu ingat pelik-pelik yang bagi rosak hati perasaan kita tak mau. Ingat satu ya, Imam Ghazali kata. Ingat mudah dia macam ni je. Semua orang pun nak pergi tempat tu. Yang kata alam baqa, semua orang nak pergi. Hang kaya, hang sehat, hang pangkat tinggi, hang terkenal macam mana pun, semua akan pergi satu tempat tu aja. Alam baqa. Kita ingat dalam hati kita apa? Semua orang pun nak pergi situ. Cuma dia pergi dulu daripada kita. Yang tu ya. Tak ada benda yang nak sampai jadi, sampai tak lalu makan seminggu, nak jadi sedih sampai sebulan, tak ada pasal. Bukan dia pergi tempat yang esok nak cari tak jumpa dah. Dia nak pergi tempat yang esok kita pun nak pergi tempat juga. Sama aja. Cuma dia pergi dulu, kita akan pergi kemudian. Itu sebab kita bila lintas kubur, kita baca apa kali dah. Kita lintas kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin
wa inna insya'allah bikumul lahiqun. Dan sesungguhnya kami insya'allah dengan kamu lahiqun, kami akan jumpa besok. Semua nak pergi situ aja. Tak ada nak ikut ni, semua akan pergi situ aja. Hari ni pak kita pergi dulu situ. InsyaAllah esok kita akan ikut dia ke tempat tu juga. Hari ni mak kita pergi situ, InsyaAllah esok kita akan pergi tempat tu juga. Hari ni bini kita pergi, hari ni anak kita pergi. InsyaAllah semua orang akan pergi situ juga. Cuma esok kita nak jumpa satu tempat. Di mana? Di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu aja. Hati mau ingat macam tu. Sebagaimana ia serta anaknya dalam musafir. Contoh, dia kata macam kita pergi musafir. Sama-sama satu keluarga, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, apa pergi satu keluarga. Maka didahulukannya pulang ke watan ataupun tempat perkekalannya akan anaknya lebih dulu. Dia pergi ambil package nak duduk 15 hari. Tapi anak dia 8 hari kena balik dah. Pasal apa? Pasal universiti nak buka lah. Anak dia nak kena masuk mengaji. Maka dia bagi anak dia balik dulu. Anak dia balik dulu. Dia lagi berapa hari dia akan balik juga. Esok jumpa balik di sini. Tak apa, hang balik dulu. Nanti ayah dengan mak akan ikut kemudian. Macam tu lah. Atas dunia kita boleh buat macam tu. Maka soal mati pun mau ingat macam tu. Hari ni tak apa, hang pergi dulu. Esok aku ikut hang pun. Bila ingat macam tu, psikologi. Dia tak jadi sedih, tak lalu makan, tak boleh tidur malam, mimpi nampak begitu. Tak ada. Pasal apa? Pasal kita faham tentang hakikat kematian. Dengan ingat hati seperti yang demikian itu, maka tiada besarlah di hati menjadi sebal dan menjadi bebal akan dia. Bila kita ingat macam tu, kita tak sedih, tak menentu. Tak sedih, tak menentu. Kerana tahu ia akan tiada mustahak padanya sekarang, berhampiran dan bersama-sama anak. Jadi kita tak ada apa. Ini is a matter of apa? Dulu kalian ya. Is a matter of time. Ni hamil time, hampir dulu. Esok aku akan pergi hantu juga. Tak ada apa-apa benda ni. Benda biasa. Mati ni benda biasa. Benda biasa. Siapa dulu, siapa kalian. Itu saja. Maka begitu juga kematian itu. Maknanya pergi dahulu ke wafat, menanti orang yang di belakang datang pula. Maka apabila diiktiqadkan begitu, nescaya kuranglah duka citanya. Istimewa pula datang hadis Nabi pada kematian anak itu dapat pahala besar. Nak sedih apa? Mati anak kecil ni pahala besar duk tunggu. Tak patut kita sedih sampai merosakkan diri. Sedih kematian anak itu biasa. Sampai nak merosakkan diri tak ada guna. Pasal apa? Pasal mati anak kecil ni ganjaran besar duk tunggu kita. Yang menjadikan orang yang sabar itu terlipur ia daripada tiap-tiap bala yang datang kepadanya. Maka hadisnya iaitulah seperti hadis yang kita baca tadi. Baik, dia kata masalah duka cita kematian atas duka cita. Yang ni pula dia kata ada kes. Dia kata apa? Kes dia kata mati kemudian ditimpa lagi kematian yang bertalu-talu. Orang kata hari ni apa? Jatuh ditimpa tangga. Kena pula si ayah bawah tangga begitu tu. Jadi dia kena ni berlapis-lapis. Ada orang kena macam tu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali bawa mai satu cerita. Ini bukan hadis. Ini cerita yang Imam Ghazali pernah tengok. Telah memandang satu laki-laki kepada satu perempuan di negeri Basrah. Dia kata jadi satu cerita. Imam Ghazali tulis dalam kitab dia. Ada jadi satu cerita. Satu orang laki-laki pergi ke Basrah. Bila dia sampai di sana, mata dia jumpa, mata dia tengok satu perempuan di situ. Maka kata laki-laki itu, dia kata amboi, dia kata, tidaklah aku lihat seumpama manis orang ni. Dia pergi tengok, oh dia kata segak, sebab aku tak nak tengok orang perempuan nampak segak macam ni. Tak pernah tengok dia. Duk berjalan, merata ada dengan umur, ada tak nak tengoklah muka manis macam dia ni. Begitu. Maka tiada ada yang demikian itu melainkan kerana sedikit duka cita. Tapi dalam rupa paras manis segak tu nampak ada tergaris sedikit duka cita. Orang segak tapi nampak macam ada satu sedih dekat muka dia. Begitu. Bila didengar oleh perempuan itu, lalu berkata, ya, bila dia dengar, perempuan ni dengar. Laki-laki ni kata, oh segak. Benda tu sendiri kita ambil di mulut dia, bukan dia nak pergi mengorak apa dah. Dia tengok tu benda tu terkeluar di mulut dia. Oh, dia kata, oh segak lagi. Begitu. Perempuan hak dia maksudkan kata segak tu dengar. Dia ni kata aku segak. Saya kata. Maka kata perempuan tu, dia kata ya Abdullah. Dia panggil Abdullah. Orang Arab, dia kalau tak kenal, dia panggil dua orang. Satu dia panggil ya Abdullah, wahai hamba Allah. Tu dia tak kenal. Ataupun dia panggil ya Muhammad. Muhammad tu dia borong tu, dia tak tahu apa. Kata kita di Penang ni Mike, Mike. Mike bagi Penang ni. Dia buat pasal. Kan?
Arab, ya Abdullah. Dia tak tahu siapa, dia panggil ya Abdullah. Wahai hamba Allah, bahawasanya aku dalam duka cita yang tiada seorang seumpama duka cita aku. Dia kata hanya ada melawak lagu tu. Aku tahu aku tengah sedih lah. Amai duk kata aku segak lah, aku apalah ni. Aku ni tengah sedih ni, aku tak tahu. Aku ingat tak ada orang yang sedih macam mana aku duk tanggung lah ni punya sedih. Maka kata laki-laki tu, apa duka cita kamu? Dia pun tanya lah, dia kata awak tu sedih pasal apa? Nampak? Dia nak jadi cerita. Maka kata perempuan itu, adalah suamiku telah menyembelih seekor kambing pada hari raya Aidil Adha. Habis ada lelaki dah, dia kata. Dia macam dia start cerita macam tu. Dia kata adalah suamiku, dia kata telah menyembelih seekor kambing pada hari raya Aidil Adha. Dia kata yang aku duk sedih ni pasal laki aku hari tu ni masa raya haji, dia sembelih kambing seekor. Ini bodoh ingat tak ada can lah bini orang. Kan lagu tu. Dan ada bagiku 2 anak laki-laki yang manis rupanya. Budak dah ada laki anak 2 pula. Kan dia kata anak aku comel-comel 2. Dalam keduanya sedang bermain-main, lalu berkata anakku yang besar, dia kata, adik, maukah abang tunjuk kepada kamu bagaimana bapak sembelih kambing? Anak kecil 2 orang. Masa pak sembelih kambing raya haji tu tengok. Lepas tu praktikal lah. Jadi hak abang ni, hak terdik sikit ni, hak terdik tak boleh ikut ni, hak terdik tak boleh tumpang ni. Saya kata kat adik dia kata, hantar itu ayah sembelih kambing. Anak tengok ayah sembelih kambing macam mana. Dia tanya adik dia. Maka kata adiknya, boleh abang? Dia tahu dia, abang tunjuk macam mana. Maka datang abangnya, ambil pisau dan ditidongkan adiknya, lalu disembelihnya adiknya. Jadi ni tak terdik 2 orang. Dan dia perebah adik dia, ni dia ayah sembelih macam ni, dia bubuh di tengkuk adik tu. Imam Ghazali cerita benda ni. Maka kata perempuan itu, tidaklah kami 2 ibu bapa tahu hal kerja anak kami begitu. Yang kami ni, dia kata ni tak tahu cerita ni anak 2 orang ni apa ke cerita, tapi dia melawak ambil pisau sembelih tengkuk adik. Kami ni tak tahu. Melainkan tiba-tiba nampak anak aku yang kecil itu datang membawa darah yang memancut-mancut. Adik kena sembelih ni lari main kat mak tengok darah berambu di tengkuk dia. Darah dari lehernya langsung mati di depan dia. Dan main kat mak dia, main mak tengok darah dia berambu turun, rebah mati depan mak. Tragis kematian anak begitu. Maka apakah lagi, sudahlah tempit keriau kami, jangan kirakan lagi. Terkejut tengok macam tu. Satu pasal anak mati itu, yang kedua cara kematian anak tu. Lepas tu dia tengok ni mak pak ni dia jadi tenggelam bujang. Bila didengar oleh anak aku yang menyembelih adiknya akan tempit keriau kami ni, maka sudahlah dia takut. Abang ni pula tengok mak dok kaya, ayah dok kaya, tengok adik dia, lepas tu dia nak takut. Dia naik takut. Lalu lari dia naik gunung. Dia tengok-tengok, dia kata sebelum apa-apa aku tuang bang. Abang ni kata terdik tak boleh tumbang. Lari. Dia lari tinggal. Lari pergi abad bukit gunung mana. Maka sudahlah pula dijumpa akan dia oleh serigala. Maka ditangkap akan dia oleh binatang serigala itu. Lalu mati dia. Mati pula anak seorang ni, abang ni. Lari takut ayah marah punya pasal. Lari-lari pergi boleh ke serigala dalam hutan. Mati anak 2 orang. Dan dimakan akan anakku itu oleh serigala tadi. Maka bapa anakku, yakni suami dia lah. Suami pula tengok hak ni dah jatuh tergelempang berdarah tengkuk dah. Hak abang tu lari nak pergi ke mana ke? Suami bila tengok macam tu, melihat anak lari ke gunung, maka dia pun keluar pergi ikut nak cari anak dia. Dah hendaklah mengambil akan dia anak tu nak bawa balik. Tiba-tiba mati pula suami dia, kena panas hari yang bersangatan. Lalu mati dahaga dia. Sekarang tinggallah aku seorang diri. Dia kata tinggal orang balik. Dia kata cantik. Dia jadi begitu. Yang ni yang dikata apa? Jatuh ditimpa tanah. Imam Ghazali bawa ini satu kisah. Kita punya duk dengar lah ni, tak tahu macam-macam punya kisah. Hak cerita jatuh ditimpa tangga ni. Macam-macam kisah. Macam-macam kisah. Jadi macam ni juga, lari daripada bapak, lari nyeberang jalan, boom, kena kereta, mati seorang lagi. Hari yang sama 2 orang mati depan mata pun boleh jadi. Pun boleh jadi macam tu.
Imam Al-Ghazali dia kata apa? Dia kata ada orang-orang yang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan kematian atas kematian, duka cita atas duka cita. Maka kalau dia boleh sabar dalam keadaan macam tu, besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ghazali rahimahullah taala, maka seperti balak-balak ini, maka seyogialah orang itu jadikan yang tibar ketika mati beberapa orang anak itu, supaya terhibur diri daripada sangat-sangat susah hati. Kerana tiada suatu bala melainkan ada bala yang lebih besar daripadanya. Kemudian kesimpulan Imam Ghazali kata apa? Kita kena susah, kita kena ingat ada orang 10 kali susah daripada kita. Bila masa aku mau ingat macam tu? Kena tengok tadi anugerah apa nama Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan tadi. Orang tua daripada Bali, anak 17 orang. Anak 17 orang. Dalam seorang penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tadi tu, anak 17 orang. Dia umur 81 kalau tak silap. 81 ke 71 umur dia. Anak 17 orang. 13 orang masuk universiti, keluar kerja besar-besar. Kan? Kegigihan dia bela anak 17 orang ni, dan 13 orang masuk universiti, keluar dan kerja dengan sektor kerajaan, dengan sektor swasta yang jadi pangkat besar, gaji besar dan sebagainya. Pengorbanan dia bela 17 orang ni hari ini ditunjukkan, dia dihargai. Benda macam ni tuan, bila kita tengok rasa dia rasa main kali. Bila panggil nama dia naik nak terima anugerah tu, dia tepuk ni luar biasa daripada orang lain. Orang lain tepuk biasa je. Bila panggil nama orang tua ni, orang tepuk punya kuat. Pasal apa? Pasal orang tumpang bangga. Tumpang bangga atas keupayaan dan kegigihan dia tu. Boleh bela anak macam tu punya ramai, dan anak pula jadi anak yang berjaya. Bangga orang. Macam dulu anugerah apa nama sempena hari Peladang apa satu masa dulu. Satu orang daripada Perak dapat. Dia dapat, orang tanya dia apa resipi kejayaan anak-anak dia. Dia jawab apa? Dia jawab kata anugerah Allah. Tu dia. Bintang mereka. Anugerah Allah. Dia pun tak tahu nak abang. Dia Allah bagi kat dia. Dua benda. Anugerah Allah. Kita nak tengok ni tuan-tuan, dia macam kena shock elektrik. Kena renjatan elektrik. Kata-kata. Dia tak tahu nak kata, dia simpulkan dalam dua perkataan. Anugerah Allah. Tuan-tuan bayangkan macam mana benda-benda macam ni. Tuhan dia lama-lama sekali satu dia tunjuk. Lama-lama sekali satu dia tunjuk. Dia tunjuk ni tujuan apa? Tujuan nak bagi kita ni ambil iktibar, ambil pengajaran daripada apa yang jadi. Anak orang asli ambil STPM dapat 4/10A. Anugerah seorang lagi. Anak orang asli, pak orang asli duduk dalam hutan, dia naik motor pun tak ada road tax, tolong hantar anak sekolah pergi balik dia tuition, tak ada apa pada rumah pun 4/10A dalam STPM. Benda-benda macam ni dia benda-benda yang tersorok, tetapi dia syarat dengan pengajaran. Dia tersorok, tetapi pengajaran yang ada di sebalik ni, di sebalik cebitan kisah-kisah hal ini, syarat dengan pengajaran. Kita boleh tengok sikit tu, tapi dia sentuh sampai ke dalam. Dia sentuh kita. Tuan-tuan bayangkan, dalam dunia kalau kita kata kita susah, ada orang 10 kali susah daripada kita. Kalau dalam dunia ni kita rasa macam sakit Tuhan bagi kat kita ni teruk sangat, ada tak tahu berapa orang yang Allah bagi lebih dahsyat sakit daripada kita. Kesimpulan dia, pengajaran dia apa? Syukur Alhamdulillah atas apa yang ada. Yang tu aja. Syukur Alhamdulillah atas apa yang ada. Tuhan bagi gerak hati kita nak main malam ni pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku tak mau kata kat orang tak main apa pun aku tak mau kata. Aku Alhamdulillah syukur pada Allah. Allah bagi aku main malam ni. Kalau aku tak main, aku tak tahu banyak benda. Aku main adalah beberapa benda yang aku tak pernah tahu. Malam ni aku tahu. Alhamdulillah atas gerak Allah untuk kita main pada malam ni. Macam ni kalau ada dalam hati kita, insya-Allah tuan-tuan, kita jadi orang bahagia dalam dunia ni. Bahagia kita dalam dunia ni. Kita redha dengan apa yang Tuhan bagi, dan kita tak sakit hati tak siapa-siapa. Kita kira nak betul kita. Nak betul kita. Kita ada sifat tu, kita orang paling bahagia dalam dunia. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi syuhada man hum.
Bab yang selepas ini ialah bab orang-orang yang mati syahid. Siapakah mereka itu? Bab ni kita dah baca dah dalam lepas. Hak ni dia sambung sikit aja, lebih kurang dalam satu muka surat aja. Cerita pasal siapakah orang yang mati syahid. Lepas itu dia main pula satu bab yang berkaitan dengan kita lari, iaitu bab majaa fi karahiyatil firar min at-ta'un. Itu bab yang datang pada menyatakan ditegah kita lari daripada kawasan yang kena wabak penyakit. Kalau ditakdirkan kita duduk di kampung tu, tiba-tiba kampung tu pula dia kena apa? Ni ada main lah ni pelik-pelik tuan-tuan. Yang kata wabak lah ni pelik-pelik. Kita duduk dengar kata bird flu, sesema burung ni pun pelik lah. Kita duduk tahu kita tu sesema. Burung, ayam pun sesema juga. Dalam baru duduk tahu yang tu dia main cikungunya pula satu lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Tu hak main dah. Hak nak main lagi ni apa nama lagi nak main kita tak tahu. Kan? Itu cara penyakit. Hak cara bala bencana ni satu pula. Tak pernah telinga kita kata dengar satu tsunami. Bunyi lagu macam nak Jepun, bunyi lagu macam nak apa tsunami. Ada rupanya fenomena tsunami ni. Dan rupa-rupanya tsunami ni dah jadi dah beberapa kali dalam beberapa tahun dulu. Bila jadi kita tahu satu benda. Oh, ada pula satu ombak nama dia tsunami. Kan? Penyakit, cara penyakit. Baik, tajuk insya-Allah kita ada panjang umur, kita ada masa. Kita jumpa esok ni dia kata fi karahiyatil firar min at-ta'un. Dilarang kita ni lari daripada kawasan wabak. Kita duduk di kampung kita ni, satu kampung kita ni dikenal pasti kata kawasan yang kena wabak bird flu, sesama burung. Dah tahu macam tu, saja kemas kain baju nak lari pindah pergi duduk di Bayan Baru tak boleh. Lari daripada kawasan yang sudah dikenal pasti sebagai kena wabak, lari itu dilarang oleh agama. Dan juga dalam hadis yang akan datang dia nak beritahu kat kita, nak masuk pun tak boleh. Itu dalam bahasa hari ni dia kata apa? Kuarantin. Kawasan itu di kuarantin. Kuarantin ni ajaran agama. Ajaran agama. Kawasan tu dah kata kena wabak apa nama denggi ke, bird flu ke apa ke, kawasan itu kena kuarantin. Orang nak masuk tak boleh, depa nak keluar tak boleh. Walaupun jangkitan hanya berlaku atas izin Allah, tetapi langkah-langkah pencegahan Allah suruh kita buat. Penyakit ni dia nak berjangkit ke tak, bergantung pada Tuhan nak bagi berjangkit ke tak. Tak mesti. Kita tak boleh kata wabak ni bawa jangkitan, mesti berjangkit. Tak boleh kata mesti. Sebab kadang-kadang tak berjangkit. Budak yang kena bird flu ni duduk dalam rumah tu ada 5 adik, tapi dia seorang yang kena, adik 4 orang tak kena. Macam mana kata penyakit ni berjangkit? Pasal adik dia tak kena. Penyakit ni memang penyakit yang boleh membawa jangkitan, tetapi jangkitan tak akan berlaku kalau sekiranya tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walau bagaimanapun sebagai langkah pencegahan, kalau dah kata kawasan tu ada wabak, dia orang situ jangan duk keluar pergi rata-rata. Takut sekali lagi penyakit tu berjangkit ke lain dengan izin Allah, menjadi sebab kepada berjangkit ke orang lain. Maka kuarantin itu sabit daripada keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mai pula tajuk bab majaa fi man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Ini pun bagus juga. Iaitu cerita Nabi kata apa? Siapa yang suka nak jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Apakah huraian kepada kata-kata Nabi itu? Siapa suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Adakah maksud dia siapa yang suka dekat Tuhan baru akan mati? Orang yang tak suka tak mati bila Tuhan tak mau jumpa dia? Bukan begitu. Apa maksud siapa suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia? Siapa tak suka jumpa Tuhan, Tuhan tak suka jumpa dia. Dia ada penjelasan kepada kata-kata yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Minta bagi Allah panjang umur kita, sehat tubuh badan kita, ada kelapangan masa untuk kita. InsyaAllah kita sanggup tajuk yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan surah.
الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.